Ada orang kata, bila kita dah ada medical card company, kita tak perlu lagi kepada medical card peribadi. Betul ke? Jadi video ini kita nak bincang mengenai perkara ini. Jom! Assalamualaikum, hai, saya RMA, apa khabar semua? Saya harap anda sentiasa berada dalam keadaan sihat walafiat dan sentiasa mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan bagi memutuskan rantaian COVID-19. Okey, kita selalu dengar khususnya rakan-rakan ejen kita ataupun perancangan kewangan kita, apabila mereka jumpa klien, mereka kena reject sebab klien tu kata, oh tak apalah, saya dah ada medical card company, saya dah ada perlindungan yang dibayar oleh company, jadi saya tak perlu lagi kepada medical card peribadi. Jadi video ini saya ada satu kisah benar yang saya nak kongsikan kepada anda yang berlaku kepada seorang hamba Allah ini. Namun kisah ini bukan daripada klien saya sendiri. Kisah ini adalah yang dikongsikan oleh rakan-rakan ejen takaful kita. Okey, kisahnya bermula macam ni. Dia berhajat untuk apply takaful, khususnya dia nak ambil medical card. Jadi apabila dalam proses permohonan, siasat punya siasat, cerita punya cerita, rupanya beliau telah menghidap satu penyakit kritikal yang mana beliau telah berada di stage 3 ataupun tahap yang ketiga. Dia punya tahap kritikal yang serius lah. Beliau ini merupakan seorang engineer di salah sebuah syarikat. Jadi waktu dia berkhidmat sebagai engineer tu, dia enggan untuk mengambil medical card peribadi sebab dia kata dia dah ada perlindungan medical card company, yang mana medical card company itu menawarkan unlimited. Okey, biasanya orang yang kerja besar-besar ni, khususnya engineer ke ataupun yang terlibat dengan oil and gas ke, company besar-besar akan memberikan perlindungan yang agak tinggi kepada pekerja-pekerja mereka. Jadi semasa dia berkhidmat, Allah izin dia diagnose satu penyakit di mana tahap sakit kritikal dia itu telah mencapai stage 3. Jadi oleh sebab itu dia terpaksalah apply banyak cuti semasa dia berkhidmat. Dan alhamdulillah, segala kos rawatan yang dia buat di hospital semasa dia berkhidmat sebagai engineer ditanggung 100% oleh company tersebut. Maksudnya ditanggung oleh syarikat takaful lah, yang mana company bayar. Namun pada suatu hari dia dapat satu surat daripada company tersebut. Surat itu mengatakan bahawa beliau telah diberhentikan kerja kerana dia punya tempoh kerja dia tak cukup dalam tempoh setahun. Sebab dia orang dalam tempoh setahun ni dia ada tempoh-tempoh yang dia kena pergi kerja kan. Jadi dia tak cukup tempoh tersebut, lalu dia diberhentikan daripada berkhidmat sebagai engineer di syarikat tersebut. Apabila syarikat memberhentikan pekerjanya, dia akan dapat pampasan gratitude. Jadi dia dapat pampasan gratitude tersebut sebanyak 20,000. Namun 20,000 itu sangat pantas dihabiskan untuk membayar kos rawatan dan kos hospital yang dia sedang buat lah. Jadi apabila dia dah berhenti kerja tu, rawatan tetap berjalan seperti biasa. Bayangkan kos rawatan yang dia perlu buat setiap bulan, lebih kurang kalau tak silap saya, dia kena pergi dalam tempoh sebulan tu 2 kali dia kena pergi buat rawatan. Dia ada rawatan darah dan sebagainya lah. Jadi sebulan itu dia kena bayar lebih kurang RM3,700 sebulan. Bayangkan lebih kurang kalau kata kita darab dengan setahun, dia kena ada 44,400 lebih kurang. Saya dah kira dah tadi. Dah lah dia tak ada kerja, diberhentikan kerja, duit gratitude pun dah habis. Kemudian dia kena buat rawatan susulan sebab dia masih hidup. Dia perlukan kos rawatan bulanan, 2 kali kena pergi buat rawat, RM3,700 sebulan. Jadi ini antara satu kisah benar yang berlaku dekat seorang hamba Allah inilah, untuk dijadikan pengajaran kepada anda. Jadi saya rasa, saya yakin anda tahu apa yang anda perlu bertindak sekarang sekiranya anda masih sihat dan masih mempunyai medical card company dan tidak lagi mempunyai medical card peribadi. Okey, dekat sini saya nak kongsikan kepada anda ada 5 sebab kenapa anda perlukan medical card peribadi walaupun sebenarnya anda dah ada perlindungan, khususnya takaful medical card yang ditawarkan, yang diberikan oleh company. Okey, yang pertama, sebenarnya medical card company ini anda perlu tahu bahawa ianya valid ataupun ianya sah apabila kita ni masih bekerja. Kalau kita dah berhenti ataupun diberhentikan, medical card tersebut tidak lagi valid. Maksudnya walaupun kad itu anda simpan, tapi bila anda pergi ke hospital, pihak admission akan check, oh rupanya kad ini sudah tidak aktif untuk nama anda.
Yang kedua, masa anda dah nak berhenti bekerja, biasanya umur orang yang nak berhenti bekerja ni lebih kurang 50 tahun ke atas lah. Anda nak tahu tak, sebenarnya 50 tahun ke atas ni, harga sumbangan takaful khususnya medical card sangat mahal. Ketika itu, bayangkan anda dah tak bekerja tapi anda nak bayar mahal pula. Jadi sanggup tak? Sebab yang ketiga, macam saya sebutkan tadi, sekiranya anda berhenti bekerja pada umur 50 tahun ke atas, adakah anda yakin anda masih sihat? Berdasarkan realiti rakyat Malaysia lah, lepas umur 50 ni biasanya akan ada penyakit-penyakit. Seringan-ringannya adalah kolesterol tinggi ataupun darah tinggi. Darah tinggi tu bukan ringan dah, tu agak berat lah. Biasanya umur 50 tahun ke atas ni agak susah. Kalau kata anda masih sihat, itu rezeki yang Allah berikan kepada anda. Apabila dah ada history ataupun sejarah kesihatan, syarikat takaful akan simply reject ataupun exclusion ataupun loading. Anda boleh rujuk apa maksud reject, exclusion dan loading pada video saya yang lepas. Kita pergi kepada sebab yang keempat, kenapa anda perlukan medical card peribadi walaupun anda telah dilindungi oleh medical card company. Sebab yang keempat adalah kebiasaannya. Kalau pekerja-pekerja biasa ini, dia akan dapat coverage yang sangat rendah. Sebab company nak bayar untuk ratusan staff dia, bayangkan. Jadi biasanya company akan bayar yang minimum, kecuali untuk pekerja-pekerja yang agak kritikal lah, macam engineer ke, oil and gas ke, yang bahagian-bahagian tu biasanya syarikat besar-besar akan ambil takaful perlindungan yang tinggi lah. Tapi yang biasanya average yang saya selalu dengar, medical card company coverage dia agak rendah. Maksudnya limit tahunannya biasanya lebih kurang 20,000, 50,000. Jadi tak cukup. Katakanlah 20,000. Bayangkan tadi, seperti kes yang saya kongsikan tadi, kos rawatan dia bulanan dia 3,700. Setahun anda perlukan 44,400. Jadi sebenarnya coverage yang company bagi itu biasanya rendah berbanding medical card peribadi yang biasanya syarikat tawarkan. Kalau anda perasan, 4 sebab yang saya dah ceritakan tadi, biasanya kalau kata kita umur kita panjang dan masih sihat pada umur sampai 50 tahun ke atas lah. Okey, sebab yang kelima kenapa anda perlu kepada medical card peribadi sekarang adalah kerana sekiranya anda telah diagnos sakit kritikal semasa anda sedang berkhidmat, majikan tidak teragak-agak untuk memberhentikan anda daripada bekerja. Jadi berbalik kepada sebab yang pertama, apabila kita dah berhenti bekerja, medical card company tidak lagi valid untuk anda gunakan. Jadi, daripada video ini, saya harap anda dah tahu apa tindakan anda yang anda perlu buat sekarang. Okey, itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe channel RM Azman dan kongsikan kepada rakan-rakan anda sekiranya video ini bermanfaat untuk anda. Kita jumpa lagi di video-video akan datang. Terima kasih kerana sudi menonton. Assalamualaikum. Bye-bye.